Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan kalimah thayyibah bab iman. Hadis pertama. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, iman mempunyai 70 lebih cabang. Antara cabang iman itu yang paling afdal mengucapkan kalimah La ilaha illallah. Cabang iman yang paling rendah ialah mengalihkan sesuatu yang menyakiti dari jalan. Sementara sifat malu ialah satu cabang yang penting daripada iman. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, iman mempunyai 70 lebih cabang. Antara cabang iman itu yang paling afdal mengucapkan kalimah La ilaha illallah. Cabang iman yang paling rendah ialah mengalihkan sesuatu yang menyakiti dari jalan. Sementara sifat malu ialah satu cabang yang penting daripada iman. Hadis riwayat Muslim. Keterangan: malu ialah satu sifat yang mendorong seseorang menghindari perbuatan jahat serta menghindari daripada ciwai dalam menunaikan hak orang lain. Hadis kedua. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang menerima daripada kalimah yang telah aku kemukakan kepada bapa saudaraku ini Abu Talib ketika dia hampir meninggal dunia, tapi dia telah menolaknya, maka kalimah itu akan menjadi asbab keselamatan untuknya dari api neraka. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menerima daripadaku kalimah yang telah aku kemukakan kepada bapa saudaraku ini ke dia dunia, tapi dia telah menolaknya, maka kalimah itu akan menjadi asbab keselamatan untuknya. Musnad Ahmad. Hadis ketiga. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kamu selalu memperbaharui iman kamu. Baginda sallallahu alaihi wasallam ditanya, wahai Rasulullah, bagaimana kami perbaharui iman kami? Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbanyakkan ucapan La ilaha illallah. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kamu selalu memperbaharui iman kamu. Baginda sallallahu alaihi wasallam ditanya, wahai Rasulullah, bagaimana kami perbaharui iman kami? Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbanyakkan ucapan La ilaha illallah. Musnad Ahmad. Hadis riwayat Tabarani dari kitab Targhib. Hadis keempat. Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata bahawa setelah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, zikir yang paling afdal ialah La ilaha illallah dan doa yang paling afdal ialah Alhamdulillah. Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata bahawa setelah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, zikir yang paling afdal ialah La ilaha illallah dan doa yang paling afdal ialah Alhamdulillah. Hadis riwayat Tirmizi. Keterangan: La ilaha illallah ialah zikir yang paling afdal kerana ia adalah asas kepada keseluruhan agama. Tanpa La ilaha illallah, iman tidak akan diterima dan tiada sesiapa boleh menjadi seorang Islam. Alhamdulillah ialah doa yang paling afdal kerana memuji sesuatu zat yang pemurah adalah semata-mata untuk meminta daripadanya, dan doa ialah meminta daripada Allah Subhanahu wa taala. Mazahir Haq. Hadis kelima. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang hamba mengucapkan kalimah La ilaha illallah dengan keikhlasan hati, maka sesungguhnya pintu-pintu langit akan dibuka untuk kalimah itu, sehinggalah kalimah itu terus menuju ke Arasy, yakni ia diterima dengan serta-merta, dengan syarat pengucap kalimah itu menghindarkan diri daripada dosa-dosa besar. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Apabila seseorang hamba mengucapkan la ilaha illallah dengan keikhlasan hati, maka sesungguhnya pintu-pintu langit akan dibuka untuk kalimah itu, sehinggalah kalimah itu terus menuju ke Arasy, yakni ia diterima dengan serta-merta, dengan syarat mengucap kalimah itu menghindarkan diri daripada dosa-dosa besar. Hadis riwayat Tirmizi. Keterangan: maksud mengucapkan kalimah itu dengan ikhlas ialah mengucapnya tanpa tujuan menunjuk dan sifat munafik. Menghindarkan diri daripada dosa-dosa besar adalah syarat untuk kalimah itu diterima dengan serta-merta. Malah jika kalimah itu diucapkan berserta dengan dosa-dosa besar sekalipun, masih ia mendatangkan manfaat dan pahala. Mirqat. Hadis ke-6. Hazrat Ya'la bin Shaddad radhiyallahu berkata bahawa bapa saya Sayyidina Shaddad radhiyallahu menceritakan peristiwa ini manakala Sayyidina Ubadah radhiyallahu yang ada bersama ketika itu membenarkannya. Beliau berkata, pada suatu ketika kami berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya, adakah orang asing bukan Islam dalam kalangan kamu? Kami menjawab, tiada sesiapa pun. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menyuruh menutup pintu. Selepas itu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, angkatlah tangan-tangan kamu dan ucapkanlah la ilaha illallah. Kami pun mengangkat tangan kami buat seketika di samping mengucapkan kalimah thayyibah. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam menurunkan tangan baginda kemudian bersabda, alhamdulillah, ya Allah, Engkau telah utuskan daku dengan kalimah ini dan telah memerintahkan daku supaya menyampaikannya, dan telah kalimah ini dan telah memerintahkan daku supaya menyampaikannya, dan telah menjanjikan syurga dengan kalimah ini, sedangkan tidaklah Engkau memungkiri janji. Selepas itu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kami, bergembiralah kamu, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni kamu. Hazrat Ya'la bin Shaddad radhiyallahu berkata bahawa bapa saya Sayyidina Shaddad radhiyallahu menceritakan peristiwa ini manakala Sayyidina Ubadah radhiyallahu yang ada bersama ketika itu membenarkannya. Beliau berkata, pada suatu ketika kami berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda sallallahu alaihi bertanya, adakah orang asing bukan Islam dalam kalangan kamu? Kami menjawab, tiada sesiapa pun. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menyuruh menutup pintu. Selepas itu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, angkatlah tangan-tangan kamu dan ucapkanlah la ilaha illallah. Kami pun mengangkat tangan-tangan kami buat seketika di samping mengucapkan kalimah thayyibah. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam menurunkan tangan baginda kemudian bersabda, alhamdulillah, ya Allah, Engkau telah utuskan daku dengan kalimah ini dan telah memerintahkan daku supaya menyampaikannya, dan telah menjanjikan syurga dengan kalimat ini, sedangkan tidaklah Engkau memungkiri janji. Selepas itu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kami, bergembiralah kamu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni kamu. Musnad Ahmad, hadis riwayat Tabarani, Bazar, Majma'uz Zawaid. Hadis ke-7. Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah kemudian dia meninggal dunia dalam keadaan itu, maka pasti dia akan memasuki syurga. Lalu saya berkata, walaupun dia telah berzina dan walaupun dia telah mencuri? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya, walaupun dia telah berzina dan walaupun dia telah mencuri. Kemudian saya bertanya lagi, walaupun dia telah berzina dan walaupun dia telah mencuri? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, walaupun dia telah berzina dan walaupun dia telah mencuri. Kemudian saya bertanya lagi, walaupun dia telah berzina dan walaupun dia telah mencuri? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, walaupun dia telah berzina dan walaupun dia telah mencuri, dia tetap akan masuk syurga walaupun. Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah kemudian dia meninggal dunia dalam keadaan itu, maka pasti dia akan masuk ke syurga. Lalu saya berkata, walaupun dia telah berzina dan walaupun dia telah mencuri? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya, walaupun dia telah berzina dan walaupun dia telah mencuri.
Kemudian saya bertanya lagi, walaupun dia telah berzina dan walaupun dia telah mencuri? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, walaupun dia telah berzina dan walaupun dia telah mencuri. Kemudian saya bertanya lagi, walaupun dia telah berzina dan walaupun dia telah mencuri? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, walaupun dia telah berzina dan walaupun dia telah mencuri, dia tak akan masuk syurga walaupun Aliul Zaim. Abu Zar, Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Keterangan dalam bahasa Arab adalah satu gaya perbualan yang membawa makna yang khusus. Maksudnya ialah walaupun kamu tidak menyukainya dan kamu ingin supaya ia tidak berlaku, tapi itulah yang tetap akan berlaku. Sebenarnya Sayyidina Abu Zar dalam kehairanan, seseorang yang mempunyai begitu dosa besar, bagaimana mungkin dia boleh memasuki syurga? Sedangkan tuntutan keadilan ialah balasan mesti dikenakan ke atas dosa-dosa itu. Oleh itu, untuk menghilangkan kehairanan, Sayyidina Abu Zar baginda SAW telah mengatakan, walaupun betapa Abu Zar tidak menyukainya, orang itu pasti akan masuk syurga. Dalam keadaan ini, jika dia telah melakukan dosa sekalipun, kerana desakan iman, dia akan beristighfar dan bertaubat supaya dosa-dosanya diampunkan, atau Allah Subhanahu wa taala mengampuninya dia dengan limpah kurnianya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengazabnya sedikit pun, atau setelah membalas segala dosanya dalam apa-apa keadaan pun, Allah Subhanahu wa taala tetap akan memasukkannya ke dalam syurga. Para ulama menulis bahawa maksud mengucapkan kalimah la ilaha illallah dalam hadis ini ialah beriman dengan seluruh agama dan tauhid serta beramal dengannya. Ma'riful hadis. Hadis ke-8. Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada suatu masa yang akan datang, Islam akan luntur sebagaimana lunturnya corak pada kain, sehingga seseorang itu tidak mengetahui apa-apa tentang puasa, sedekah dan haji. Akan datang suatu masa, suatu malam, Al-Quran akan diangkat dari dada dan tidak tertinggal di bumi satu ayat pun daripada Al-Quran itu. Akan ada beberapa orang lelaki tua dan beberapa orang perempuan tua secara bersingan yang akan berkata bahawa kami pernah mendengar datuk nenek kami mengucapkan kalimah la ilaha illallah, maka kami pun mengucapkannya. Hazrat Silah bin Zufar radhiyallahu anhu yang merupakan murid Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu bertanya, mereka tidak pun mengetahui apa-apa tentang puasa, sedekah dan haji, maka apakah faedah yang boleh diberikan oleh kalimah ini? Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu tidak memberikan apa-apa jawapan. Maka beliau telah mengulangi soalan itu sebanyak 3 kali. Setiap kali bertanya, Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu berpaling daripadanya. Kemudian setelah beliau menggesa sebanyak 3 kali, maka Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu berkata, wahai Silah, kalimah inilah yang akan menyelamatkannya daripada api neraka. Mustadrak Hakim. Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada suatu masa yang akan datang, Islam akan luntur sebagaimana lunturnya corak pada kain, sehingga seseorang itu tidak mengetahui apa-apa tentang puasa, sedekah dan haji. Akan datang suatu malam, Al-Quran akan diangkat dari dada dan tidak tertinggal di bumi satu ayat pun daripada Al-Quran itu. Akan ada beberapa orang lelaki tua dan beberapa perempuan tua secara bersingan yang akan berkata bahawa kami pernah mendengar datuk nenek kami mengucapkan kalimah la ilaha illallah, maka kami pun mengucapkannya. Hazrat Silah bin Zufar radhiyallahu anhu yang merupakan murid Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu bertanya, mereka tidak pun mengetahui apa-apa tentang puasa, sedekah dan haji, maka apakah faedah yang boleh diberikan oleh kalimah ini? Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu tidak memberikan apa-apa jawapan. Maka beliau telah mengulangi soalan itu sebanyak 3 kali. Setiap kali dia bertanya, Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu berpaling daripadanya. Kemudian setelah beliau menggesa sebanyak 3 kali, maka Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu berkata, wahai Silah, kalimah inilah yang akan menyelamatkannya daripada neraka. Mustadrak Hakim. Hadis ke-9.
Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa sahaja yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah, maka pasti suatu hari kiamat nanti kalimah ini akan memberi manfaat kepadanya, menyelamatkannya walaupun dia kena hukum dengan apa-apa azab terlebih dahulu. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa sahaja yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah, maka pasti suatu hari, ini hari kiamat nanti, kalimah ini akan memberi manfaat kepadanya, ini menyelamatkannya walaupun dia kena hukum dengan apa-apa azab terlebih dahulu. Bazar, hadis Tabarani dari kitab Targhib. Hadis ke-10. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, patutkah saya memberitahu kamu wasiat Nabi Nuh alaihissalam kepada anaknya? Para sahabat radhiyallahu anhu menjawab, bahkan baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi Nuh alaihissalam telah mewasiatkan anaknya dengan berkata, wahai anakku, aku wasiatkan kamu untuk melakukan dua perkara dan aku mencegah kamu daripada dua perkara. Aku mewasiatkan kamu supaya mengucapkan kalimah la ilaha illallah, kerana sesungguhnya jika kalimah ini diletakkan di sebelah piring neraca dan seluruh langit dan bumi diletakkan di sebelah lagi, maka kalimah ini akan memberati timbangan itu. Dan jika seluruh langit dan bumi ini menjadi satu bulatan, maka kalimah ini tetap akan menjadi memecahkan bulatan itu, dan ia terus menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkara kedua yang aku perintahkan ialah membaca Subhanallahil azimi wa bihamdi, kerana sesungguhnya kalimah itu merupakan ibadat seluruh makhluk, dan kerana keberkatan kalimah itulah rezeki diberikan kepada seluruh makhluk. Dan aku mencegah kamu daripada dua perkara, iaitu daripada syirik dan takbur, kerana kedua-dua perkara ini menjauhkan seorang hamba daripada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, patutkah saya memberitahu kamu wasiat Nabi Nuh alaihissalam kepada anaknya? Para sahabat radhiyallahu anhu menjawab, bahkan baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi Nuh alaihissalam telah mewasiatkan anaknya dengan berkata, wahai anakku, aku wasiatkan kamu untuk melakukan dua perkara dan aku mencegah kamu daripada dua perkara. Aku mewasiatkan kamu supaya mengucapkan la ilaha illallah, kerana sesungguhnya jika kalimah ini diletakkan di sebelah piring neraca dan seluruh langit dan bumi diletakkan di sebelah lagi, maka kalimah ini akan memberati timbangan itu. Dan jika seluruh langit dan bumi ini menjadi satu bulatan, maka kalimah ini tetap akan memecahkan bulatan itu, dan ia terus menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkara kedua yang aku perintahkan ialah membaca Subhanallahil azimi wa bihamdi, kerana sesungguhnya kalimah ini merupakan ibadat seluruh makhluk, dan kerana keberkatan kalimah itulah rezeki diberikan kepada seluruh makhluk. Dan aku mencegah kamu daripada dua perkara, iaitu daripada syirik dan takbur, kerana kedua-dua perkara ini menjauhkan seseorang hamba daripada Allah Subhanahu wa taala. Bazar, Majma'uz Zawaid. Hadis ke-11. Sayyidina Talha bin Ubaidullah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya saya mengetahui satu kalimah yang jika diucapkan oleh seseorang yang hampir meninggal dunia, maka dengan keberkatan kalimah itu ruhnya akan mendapat kerehatan semata keluar dari badan, dan kalimah itu akan menjadi nur untuknya pada hari kiamat. Kalimah itu ialah la ilaha illallah. Sayyidina Talha bin Ubaidullah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya saya mengetahui satu kalimah yang jika diucapkan oleh seseorang yang hampir meninggal dunia, maka dengan keberkatan kalimah itu rohnya akan mendapat kerehatan semasa keluar dari badan, dan kalimah itu akan menjadi nur untuknya pada hari kiamat. Kalimah itu ialah la ilaha illallah. Abu Ya'la, Majma'uz Zawaid. Hadis ke-12. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
akan dikeluarkan dari neraka sesiapa sahaja yang pernah mengucapkan kalimah la ilaha illallah dan dalam hatinya ada kebaikan, yakni iman, sebesar timbangan sebiji syair, ini barley. Kemudian akan dikeluarkan dari neraka setiap orang yang pernah mengucap kalimah la ilaha illallah dan dalam hatinya ada kebaikan, yakni iman, seberat timbangan sebiji gandum. Kemudian akan dikeluarkan dari neraka setiap orang yang pernah mengucapkan kalimah la ilaha illallah dan dalam hatinya ada kebaikan, yakni iman, seberat timbangan satu zarah. Hadis riwayat Bukhari. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan dikeluarkan dari neraka sesiapa sahaja yang pernah mengucapkan kalimah la ilaha illallah dan dalam hatinya ada kebaikan, yakni iman, seberat timbangan sebiji syair, ini barley. Kemudian akan dikeluarkan dari neraka setiap orang yang pernah mengucapkan kalimah la ilaha illallah dan dalam hatinya ada kebaikan, yakni iman, seberat timbangan sebiji gandum. Kemudian akan dikeluarkan dari neraka setiap orang yang pernah mengucapkan kalimah la ilaha illallah dan dalam hatinya ada kebaikan, yakni iman, seberat timbangan satu zarah. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ke-13. Sayyidina Miqdad bin Aswad radhiyallahu anhu berkata bahawa saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di atas permukaan bumi ini tidak akan tertinggal mana-mana rumah atau khemah, sama ada di bandar, kampung atau padang pasir, daripada dimasukkan kalimah Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang taat akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ahli kalimah lalu diberi kemuliaan, sedangkan orang tidak taat akan dihina oleh Allah Subhanahu wa taala lalu mereka tunduk di bawah kuasa orang-orang Islam. Musnad Ahmad. Sayyidina Miqdad bin Aswad radhiyallahu anhu berkata bahawa saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di atas permukaan bumi ini tidak akan tertinggal mana-mana rumah atau khemah, sama ada di bandar, kampung atau padang pasir, daripada dimasukkan kalimah Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang taat akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ahli kalimah lalu diberi kemuliaan, sedangkan orang yang tidak taat akan dihina oleh Allah Subhanahu wa taala lalu mereka tunduk di bawah kuasa orang-orang Islam. Musnad Ahmad. Hadis ke-14. Hazrat Ibnu Shimasah Mahri radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa kami berada di sisi Sayyidina Ammar bin As radhiyallahu anhu ketika beliau hampir meninggal dunia. Beliau menangis berpanjangan serta memalingkan wajahnya ke arah dinding. Mulalah puteranya menenangkan beliau dengan berkata, ayah, tidakkah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberitakan gembira sekian-sekian kepada ayah? Tidakkah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberitakan gembira sekian-sekian kepada ayah? Yakni ayah telah diberikan banyak berita gembira yang besar-besar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mendengarkan kata-kata itu, beliau berpaling dari arah dinding lalu berkata, sesungguhnya perkara yang paling afdal yang kami sediakan untuk kehidupan akhirat ialah persaksian bahawa tiada Tuhan yang layak disembah selain Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah pesuruh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupanku telah berlalu atas 3 zaman. Pertama ialah ketika tiada orang yang lebih marah kepada Muhammad selain daripada aku, dan keinginanku yang paling besar ialah dapat menguasai baginda sallallahu alaihi wasallam dan dapat membunuhnya. Inilah zaman kehidupanku yang paling buruk. Jika aku meninggal dunia dalam keadaan itu, pasti aku menjadi ahli neraka. Selepas itu, apabila Allah Subhanahu wa taala telah memasukkan kebenaran Islam dalam hatiku, maka aku telah pergi bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, hulurkanlah tangan Tuan supaya saya boleh berbaiat, yakni berjanji setia dengan Tuan. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menghulurkan tangan baginda, tapi saya telah menarik balik tangan saya. Baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya, mengapa wahai Ammar? Saya menjawab, saya ingin meletakkan syarat. Baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah syarat yang kamu ingin letakkan? Saya berkata, saya ingin supaya semua dosa saya diampunkan. Baginda sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, Ammar, tidakkah kamu tahu bahawa Islam menghapuskan semua dosa yang dilakukan semasa kafir dan hijrah, juga menghapuskan semua dosa sebelumnya, dan haji juga menghapuskan semua dosa sebelumnya?
Ini adalah zaman tiada siapa yang saya sayang lebih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tiada sesiapa yang mulia pada pandangan saya yang lebih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana kemuliaan baginda sallallahu alaihi wasallam, saya tidak berani untuk melihat baginda sallallahu alaihi wasallam sepenuh mata saya. Jika saya diminta untuk menyatakan keadaan wajah baginda sallallahu alaihi wasallam, maka pasti saya tidak mampu kerana saya tidak pernah melihat baginda sallallahu alaihi wasallam sepenuh mata saya. Alangkah baiknya jika saya meninggal dunia dalam keadaan itu, maka diharapkan bahawa saya akan menjadi ahli syurga. Kemudian kami telah diberi kuasa dan tanggungjawab. Tidak tahu apakah hal keadaan saya dalam perkara-perkara itu. Inilah zaman kehidupanku yang ketiga. Sekarang perhatikanlah, jika saya meninggal dunia, maka jangan biarkan api seperti zaman jahiliyah, seperti mana-mana perempuan peratap pun mengiringi jenazah saya. Setelah saya dikebumikan, timbuslah kubur saya dengan tanah sempurnanya. Kemudian apabila selesai, tunggulah di sisi kubur saya sekadar masa seekor unta disembelih dan dagingnya dibahagi-bahagikan, supaya saya berjinak hati dengan kehadiran kamu, dan supaya saya dapat berfikir untuk menjawab soalan-soalan malaikat utusan Tuhanku. Hadis riwayat Muslim. Hadis ke-15. Sayyidina Umar radhiyallahu berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai anak lelaki Khattab, pergilah dan isytiharkan kepada orang ramai bahawa yang akan memasuki syurga hanyalah orang-orang yang beriman." Hadis riwayat Muslim. Sayyidina Umar radhiyallahu berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai anak lelaki Khattab, pergilah dan isytiharkan kepada orang ramai bahawa yang akan memasuki syurga hanyalah orang-orang yang beriman." Hadis riwayat Muslim. Hadis ke-16. Sayyidina Abu Laila radhiyallahu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Sufyan radhiyallahu, "Abu Sufyan, aku bersifati kepada kamu. Aku telah datang membawa kepada kamu kebaikan dunia dan akhirat. Kamu terimalah Islam, maka kamu akan selamat." Hadis riwayat Tabrani dari kitab Majma'uz Zawaid. Sayyidina Abu Laila radhiyallahu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Sufyan radhiyallahu, "Abu Sufyan, aku bersifati terhadap kamu. Aku telah membawa kepada kamu kebaikan dunia dan akhirat. Kamu terimalah Islam, maka kamu akan selamat." Hadis riwayat Tabrani, Majma'uz Zawaid. Hadis ke-17. Sayyidina Anas radhiyallahu berkata bahawa setelah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila berlaku kiamat, maka syafaatku akan diterima. Aku akan berkata, "Wahai Tuhanku, masukkanlah ke dalam syurga seseorang yang ada di dalam hatinya iman sebesar biji sawi. Lantaran itu Allah Subhanahu wa taala akan menerima syafaatku, maka mereka pun akan masuk ke dalam syurga. Kemudian aku akan memohon lagi, masukkanlah ke dalam syurga sesiapa yang mempunyai iman yang paling sedikit sekalipun." Hadis riwayat Bukhari. Sayyidina Anas radhiyallahu berkata bahawa saya telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila berlaku kiamat, maka syafaatku akan diterima. Aku akan berkata, "Wahai Tuhanku, masukkanlah ke dalam syurga seseorang yang ada di dalam hatinya iman sebesar biji sawi. Lantaran itu Allah Subhanahu wa taala akan menerima syafaatku itu, maka mereka pun akan masuk ke dalam syurga. Kemudian aku memohon lagi, masukkanlah ke dalam syurga sesiapa yang mempunyai iman yang paling sedikit sekalipun." Hadis riwayat Bukhari. Hadis ke-18. Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila ahli syurga telah masuk ke dalam syurga dan ahli neraka telah masuk ke dalam neraka, maka Allah Subhanahu wa taala akan berfirman, "Keluarkanlah dari neraka sesiapa sahaja mempunyai iman seberat biji sawi dalam hatinya." Lantaran itu mereka yang sedemikian itu dikeluarkan dalam keadaan mereka telah terbakar menjadi hitam legam. Kemudian mereka akan dimasukkan ke dalam sungai kehidupan, maka mereka akan tumbuh subur
segar bermaya dengan segera sebagaimana biji benih yang tumbuh di endapan banjir kerana mendapat air dan baja yang cukup. Tidakkah kamu pernah melihat biji benih itu bercampur subur menguning? Hadis riwayat Bukhari. Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila ahli syurga telah masuk ke dalam syurga dan ahli neraka telah masuk ke dalam neraka, maka Allah Subhanahu wa taala akan berfirman, keluarkanlah dari neraka sesiapa sahaja yang mempunyai iman seberat biji sawi dalam hatinya. Lantaran itu mereka yang sedemikian dikeluarkan dalam keadaan mereka telah terbakar menjadi hitam legam. Kemudian mereka akan dimasukkan ke dalam sungai kehidupan, maka mereka akan tumbuh subur, segar bermaya dengan segera sebagaimana biji benih yang tumbuh di mendapan banjir kerana mendapat air dan baja yang cukup. Tidakkah kamu pernah lihat biji benih itu bercambah subur menguning? Hadis riwayat Bukhari. Hadis ke-19. Sayyidina Abu Umamah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ditanya oleh seorang lelaki, "Wahai Rasulullah, apakah itu iman?" Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu berasa gembira terhadap amalan baik kamu dan bersedih atas amalan buruk kamu, maka kamu adalah seorang yang beriman. Mustadrak Hakim. Sayyidina Abu Umamah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ditanya oleh seorang lelaki, "Wahai Rasulullah, apakah itu iman?" Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu berasa gembira terhadap amalan baik kamu dan bersedih atas amalan buruk kamu, maka kamu adalah seorang yang beriman. Mustadrak Hakim. Hadis ke-20. Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa beliau telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kelazatan iman pasti dapat dirasa oleh sesiapa yang redha bahawa Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, Islam sebagai agama dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul. Hadis riwayat Muslim. Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa beliau telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kelazatan iman pasti dapat dirasa oleh sesiapa yang redha bahawa Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, Islam sebagai agama dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul. Hadis riwayat Muslim. Keterangan maksudnya ialah sesiapa yang dapat menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat beramal dengan agama Islam, dapat taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta cinta kepada Allah, Rasul dan Islam, pasti dapat merasai kelazatan iman. Hadis ke-21. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mempunyai 3 perkara akan dapat merasai kemanisan iman. Pertama, dia kasihkan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya lebih daripada segala sesuatu yang lain. Kedua, dia mengasihi seseorang semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, dia tidak suka kembali kepada kekufuran setelah beriman, sebagaimana dia tidak suka dicampak ke dalam api. Hadis riwayat Bukhari. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mempunyai 3 perkara akan dapat merasai kemanisan iman. Pertama, dia kasihkan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya lebih daripada segala sesuatu yang lain. Kedua, dia mengasihi seseorang semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, dia tidak suka kembali kepada kekufuran setelah beriman, sebagaimana dia tidak suka dicampak ke dalam api. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ke-22. Sayyidina Abu Umamah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang kasihkan seseorang semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala, membenci seseorang semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala, memberi kepada seseorang semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala, tidak memberi kepada seseorang pun semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya dia telah menyempurnakan iman. Hadis riwayat Abu Daud. Sayyidina Abu Umamah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang kasihkan seseorang semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala, membenci seseorang semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala, memberi kepada seseorang semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala, tidak memberi kepada seseorang pun semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya dia telah menyempurnakan iman. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis ke-23. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bertanya kepada Sayyidina Abu Zar radhiyallahu anhu, yang mana satukah ikatan Islam yang paling kukuh? Sayyidina Abu Zar radhiyallahu anhu telah menjawab, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Oleh kerana itu Tuhanlah yang berikan jawapan. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, berhubung baik serta tolong menolong semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala, mengasihi seseorang semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala, membenci seseorang pun semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Baihaqi. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bertanya kepada Sayyidina Abu Zar radhiyallahu anhu, yang mana satukah ikatan Islam yang paling kukuh? Sayyidina Abu Zar radhiyallahu anhu telah menjawab, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya lebih mengetahui. Oleh kerana itu Tuhanlah yang berikan jawapan. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, berhubung baik serta tolong menolong semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala, mengasihi seseorang semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala, membenci seseorang pun semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Baihaqi. Keterangan maksudnya ialah antara cabang iman, cabang yang paling mantap dan kuat ialah apabila seseorang itu berurusan dengan sesiapa sahaja di dunia ini, sama ada untuk membina hubungan atau memutuskan hubungan, mengasihi seseorang atau bermusuh dengan seseorang, adalah bukan sekerana tuntutan nafsu sendiri, tetapi semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala dan semata-mata kerana menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadis ke-24. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berbahagialah sesiapa yang melihat aku dan beriman denganku, dan berbahagialah. Baginda sallallahu alaihi wasallam ulangi perkataan ini 7 kali untuk seorang yang tidak melihat daku namun tetap beriman denganku. Musnad Ahmad. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berbahagialah sesiapa yang melihat daku dan beriman denganku, dan berbahagialah. Baginda sallallahu alaihi wasallam ulangi perkataan ini 7 kali untuk seseorang yang tidak melihat daku namun tetap beriman denganku. Hadis riwayat Musnad Ahmad. Hadis ke-25. Hazrat Abdul Rahman bin Yazid radhiyallahu anhu berkata bahawa ada beberapa orang menyebut tentang para sahabat dan iman mereka di hadapan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Lantaran itu Sayyidina Abdullah radhiyallahu anhu berkata, kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah jelas dan nyata kepada sesiapa sahaja yang telah melihat baginda sallallahu alaihi wasallam. Demi zat yang tiada Tuhan yang layak disembah selain daripadanya, iman yang paling afdal adalah berimannya seseorang terhadap perkara yang gaib. Kemudian sebagai dalilnya beliau membaca ayat Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alif Lam Mim. Itulah kitab, tiada sebarang syak dan keraguan di dalamnya. Ia menjadi petunjuk kepada orang yang bertakwa, iaitu orang yang beriman dengan perkara yang gaib. Mustadrak Hakim. Hazrat Abdul Rahman bin Yazid radhiyallahu anhu berkata bahawa ada beberapa orang menyebut tentang para sahabat dan imam mereka di hadapan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Lantaran itu Sayyidina Abdullah radhiyallahu anhu berkata, kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah jelas dan nyata kepada sesiapa sahaja yang telah melihat baginda sallallahu alaihi wasallam. Demi zat yang tiada Tuhan yang layak disembah selain daripadanya, iman yang paling afdal ia berimannya seseorang terhadap perkara yang gaib. Kemudian sebagai dalilnya beliau membaca ayat Alif Lam Mim,
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ألف لام ميم. Itulah kitab-kitab. Tiada sebarang syak dan keraguan di dalamnya. Ia menjadi tunjuk kepada orang-orang yang bertakwa, iaitu orang-orang beriman dengan perkara yang gaib. Mustadrak Hakim. Hadis yang ke-26. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya berkeinginan untuk berjumpa dengan saudara-saudara saya. Antara itu para sahabat berkata, tidakkah kami saudara-saudara Tuhan? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, kamu ialah sahabat-sahabatku, tetapi saudara-saudaraku ialah orang-orang yang tidak melihatku namun tetap beriman denganku. Musnad Ahmad. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya berkeinginan untuk berjumpa dengan saudara-saudara saya. Antara itu para sahabat berkata, tidakkah kami saudara-saudara Tuhan? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, kamu ialah sahabat-sahabatku, tapi saudara-saudaraku ialah orang-orang yang tidak melihatku namun tetap beriman denganku. Musnad Ahmad. Hadis ke-27. Sayyidina Abu Abdurrahman Juhaini radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa satu ketika sedang kami berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba kelihatan dua orang penunggang sedang datang dari hadapan. Apabila baginda sallallahu alaihi wasallam nampak mereka, baginda sallallahu alaihi wasallam berkata, nampaknya mereka berdua ialah orang daripada kabilah Kindah dan kabilah Mazhij. Apabila mereka tiba, didapati bersama mereka berdua ada lagi beberapa orang daripada kabilah mereka. Sayyidina Abu Abdul Rahman berkata lagi, salah seorang daripada kedua-dua mereka telah menghampiri baginda sallallahu alaihi wasallam untuk bersumpah setia dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Apabila salah seorang daripada mereka telah memegang tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun berkata, wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku apakah yang akan didapati oleh orang yang melihat Tuhan lalu dia beriman dengan Tuhan, membenarkan Tuhan dan mengikut Tuhan. Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginya. Setelah mendengar jawapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyapu tangan baginda sallallahu alaihi wasallam untuk keberkatan lalu bersumpah setia, kemudian beredar. Kemudian datang seorang lagi memegang tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bersumpah setia dan berkata, wahai Rasulullah, kabarkanlah kepadaku apakah yang akan didapati oleh orang yang beriman dengan Tuhan, membenarkan Tuhan dan mengikut Tuhan, sedangkan dia tidak melihat Tuhan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, bahagialah baginya, bahagialah bahaginya, bahagialah bahaginya. Setelah mendengar jawapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pun menyapu tangan baginda sallallahu alaihi wasallam dan bersumpah setia, lalu beredar dari situ. Musnad Ahmad. Hadis ke-28. Sayyidina Abu Musa radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga jenis orang yang akan mendapat dua ganjaran. Pertama, seorang lelaki dari ahli kitab sama ada Yahudi atau Nasrani yang telah beriman dengan nabinya, kemudian beriman juga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua ialah hamba sahaya menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala dan juga menunaikan hak tuannya. Ketiga, seorang lelaki yang memiliki seorang hamba wanita, dia mendidik hamba itu dengan baik, mengajarnya dengan baik, kemudian memerdekakannya, lalu mengahwininya, maka baginya dua ganjaran. Hadis riwayat Bukhari. Keterangan maksud hadis di atas ialah pahala setiap amalan ditulis dalam buku catatan amalan mereka ini ialah dua kali ganda berbanding pahala amalan orang lain. Sebagai contoh, jika orang lain menunaikan solat mendapat 10 pahala, maka salah seorang daripada mereka bertiga akan mendapat 20 pahala. Mazahir Haq. Hadis ke-29. Hazrat Ausad radhiyallahu berkata bahawa Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata kepada kami semasa memberi penerangan, setahun yang lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berdiri di tempat saya berdiri ini untuk menyampaikan khutbah. Kemudian beliau menangis. Setelah itu beliau pun berkata, mohonlah afiat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diri sendiri, kerana selepas iman dan yakin
tiada nikmat yang lebih baik daripada afiat yang diberi kepada seseorang. Musnad Ahmad. Hazrat Ausad radhiyallahu berkata bahawa Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu berkata kepada kami semasa memberi penerangan setahun yang lalu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berdiri di tempat saya berdiri ini untuk menyampaikan khutbah. Kemudian beliau menangis. Setelah itu beliau berkata, mohonlah afiat daripada Allah Subhanahu wa taala untuk diri sendiri, kerana selepas iman dan yakin tiada nikmat yang lebih baik daripada afiat yang diberi kepada seseorang. Musnad Ahmad. Hadis ke-30. Sayyidina Abdullah bin Amr bin As meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, permulaan islah ini usaha membagi umat ini ialah dengan perantaraan yakin dan zuhud, ini tidak gemarkan dunia. Sementara permulaan kehancuran umat ini ialah dengan sebab kedekut serta panjang angan-angan. Hadis riwayat Baihaqi. Sayyidina Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, permulaan islah ini usaha membagi umat ini ialah perantaraan yakin dan zuhud, ini tidak gemarkan dunia. Sementara permulaan kehancuran umat ini ialah dengan sebab kedekut serta panjang angan-angan. Hadis riwayat Baihaqi. Alhamdulillah, kita telah mendengar 30 buah hadis berkaitan kalimah thayyibah ini bab iman. Semoga dapat diambil iktibar dan disampaikan kepada mereka yang tidak mendengarnya. Kita tutup dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafil khusr lilladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.